Baiklah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Kita akan sambung balik lagi tentang bab 3, iaitu bab apa ni? Bab apa ni? Bab elektrik. Kita berhenti hari tu pada muka surat 60. Baru sampai factor that effect resistance. Okey. Yang dalam table 3.3 tu kita tunjukkan berapa material, contoh-contoh konduktor yang mempunyai berapakah kerintangan yang terdapat pada logam-logam tersebut, pada konduktor tersebut. Dan kita tengok sini yang terbaik adalah silver lah, 1.59 times 10 power of -8. Tapi disebabkan harga mahal, so kita buat pemilihan terhadap copper. Okay, copper ataupun cuprum lah. Dan sampailah kepada Teflon PET semua tu, dia bersifat isolator ataupun penebat. Okey. Dan kita pergi pada page seterusnya pada surat 60 pada bahagian atas tu ialah kerintangan, iaitu cara nak mengira kerintangan bagi satu konduktor, iaitu dia punya rumusnya ialah ada P kat situ, ataupun resistivity didarabkan dengan L ialah panjang konduktor tersebut dibahagikan dengan A ialah luas kerata rentas. Okey, dan kita tengok contoh example 3.16. Okey. Okey, example 3.16, given a 200 meter. Okey. Saya punya function dah pula. Sekejap Okey. Given a 200 meter of silver. Okey. Jadi kat sini so kat sini adalah L lah, panjang, with area of 0.02 cm square. So ini adalah luas permukaan, luas kerata rentas. Calculate the resistance. Maknanya dia suruh cari berapakah nilai R tu sendiri of the wire. Okay. So ke sini kita list down kan segala information yang kita dapat. Minta maaf saya awak dengar saya ni ada gangguan tak? Ada bunyi bising ke? Ke tak ada? Ada someone on mic? Boleh dengar? So dengar saya jelas ke ataupun ada bunyi bising? Jelas tu. Jelas. Oh, saya yang dengar bunyi macam bunyi itu. Okey, tak apalah. Kembali kepada ni. Okey, given length ialah 200 meter dalam unit meter. Okey, kalau sentimeter kena tukar convert to meter. Area 0.02 cm square. So ini pun kena convert kepada meter square. So nak tukar macam mana? Okey, ini awak refer balik nota pada satu lepas cara penukaran unit. Okey, nak tukar pada sentimeter square kepada meter square. So dapatlah 2 darab 10 kuasa 6, begitu 6. Okey, tukar pada meter square. Kemudian kita ambil rumus yang ke atas tadi. Ini rumus dia, nak mengira resistivity. Okey, nak kira resisten dia berapa. Resisten ataupun rintangan dalam bagi satu bahan tersebut ataupun satu konduktor tersebut. Okey, dirumuskan sini ialah dia punya resistivity. So resistivity untuk silver refer kepada table ataupun kat sini mesti bagilah. So resistivity bagi silver ialah 1.59 times 10 power of -8 ohm per meter. So kita masukkan formula tersebut, nilai-nilai tersebut dalam formula. So yang ni adalah resistivity of silver. So dapat tadi kat atas ni berapa? L adalah panjang dalam meter. So ini 200 meter bahagi dengan A, luas kerata rentas bagi
silver tersebabit. Iaitu dapat sini 2 darab 10 kuasa negatif 6. So calculate awak akan dapat, so dari 200 meter tersebut hanya 1.59 ohm sahaja. Iaitu yang rendah lah. So kalau kita gunakan mengikut table yang muka surat sebelumnya tadi, yang mana yang lebih rendah, so maknanya dia bagus lah, maknanya kurang rintangan tersebut. So ia jadi pengalih yang terbaik. Okay, so silver dalam, kalau awak tengok pada muka surat sebelumnya, silver merupakan the best lah. Maknanya yang paling atas ni adalah konduktor terbaik ataupun pengalir yang terbaik. Kalau semakin ke bawah dipanggil insulator penebat yang terbaik ya. Tapi kalau kat sini penebat ni tak boleh pakai ni. Ini tak boleh pakai semua. Sebab apa? Sampai tahap sini, okey, saya padam dulu. Ini penebat terbaik adalah pada bahagian sini saja. Okey, penebat terbaik start daripada kaca ni dan ke bawah. Ini adalah penebat. Whilst yang sebelah sini adalah konduktor. Daripada mana? Daripada sini. Okey, mekanisme ni adalah konduktor iaitu pengalih. Mana yang balik mengalir. Baru yang ni kalau awak sambung pada elektrik memang tak gerak lah apa ni kan. Memang tak ada sambungan lah. Sebab ini adalah penebat. Ke bawah, ke atas. So, ini atas konduktor. Yang ni adalah insulator. Okey, penebat. Okey, kita faham Okey, kita tengok contoh 3.17. The resistance of a 10 meter. So 10 meter ialah length panjang. A copper wire. Okay, copper tengok dalam river. Sebenarnya copper dah ada dah. With a cross sectional area. Maknanya kat sini adalah A. Luas kelihatan rentas. Can be calculated. So dia suruh cari berapakah resistance dia. Berapakah resistance dia. Okay. So salin balik semua information yang dibagi. So L 10 meter, luas kelihatan rentas dalam milimeter, you have to convert to meter square lah. Berapa? So dapatlah 8 darab 10 kuasa negatif 7 meter square. So masuk ke dalam rumus balik, so dapatlah nilai dia. So copper pun yang the best lah. Sebab apa? Kat sini 10 meter pun 0.22. Yang tadi lagi terbaik silver. Silver sampai 200 meter, rintangan dia cuma 1.59 ohm. Okey, ada rintangan tetapi rintangan tu yang terlalu kecil dan kalau dalam pengiraan kita boleh abaikan, ignorekan dia punya nilai sebab nilai terlalu kecil. Okey. Kalau yang ni pun sama tadi apa? 2.25. Okey, seterusnya example 3.18. Example 3.18, the resistance of a 50 meter ni adalah length dia, of a wire found to be 0.838. Mana sini R lah, mana rintangan dia ialah 0.83 bagi 50 meter dan diameter dia ialah 1.15 meter. Diameter so ini bukan luas kelihatan rentas. Kalau nak kira luas sama dengan berapa? Berapa? Pi J kuasa 2. J jari. So ini adalah diameter. Okey, nak dapat jari macam mana? Diameter bahagi 2, so dapatlah jari. Okey, so ini kena bahagi 2 dahulu. Kemudian darabkan dengan J kuasa 2. Dapatkan pi 3.142 ataupun 22.7. So pi kat sini adalah 3.142 something ataupun 22.7 lah nilai dia. Okay, what is resistivity? So nak cari berapakah nilai P dia tu. Sebentar, saya nak cari sekejap. Okay.
So dia nak cari nilai berapakah resistivity. Yang tadi resistant, rintangan. So ini adalah resistivity. Resistivity unit dia apa tadi? Kalau kita tengok dalam jadual tu, ialah unit dia ialah ohm per ohm meter. Ohm meter tu lepas resistivity. Okey, sama dengan ni lah ohm meter semuanya. So nak cari nilai ni lah. So pertama sekali ialah senaraikan segala information yang ada seperti length berapa, R-nya sama dengan berapa, kemudian luas permukaan berapa. So luas permukaan ni yang perlu kita cari dahulu. So apa kat sini cuma dia bagi adalah unit diameter saja. So diameter bagi 2 dulu dapatlah jejari. So masukkan jejari dalam formula untuk mengira luas. Luas sama dengan pi j square. Pi 22/7 darab dengan jejari 1.15 bagi 2 dapat berapa ya? Dapat berapa? Tekan calculator. Beritahu saya. Onkan mic. Berapa? J kuasa 2. J saja dapat berapa? Berapa? Hello? Senyap lah. Hello? Ya, Encik, dengar Encik. Berapa J? Nilai J saja. Berapa? Silakan. Berapa nilai J? Hello? Berapa nilai J? Takkan nak saya panggil. Berapa nilai dia? 0.575. Oi, nak cakap pun segan. Okey. 0.575. So nilai J dah 0.575 kuasa 2. Kalikan dengan 20/27. So dapatlah nilai dia yang ni lah. Okey, sekejap. Dapatlah nilai dia yang ni. Okey, 1.039 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. So ini adalah luas permukaan. Yang sakit tekak seorang je, yang lain semua sakit tekak tu. Okey. Kemudian masukkan nilai. So kita nak cari nilai ni kan. Okey, nilai resistivity, masukkan nilai R kali A bagi ni. Ni R 0.83 ohm. Kemudian ini adalah luas permukaan dalam unit A. Kemudian L ialah panjang dia, panjang dalam 50 meter. So dapatlah nilai dia 1.72. 1.72 kita bercari dalam table apakah logam tersebut. 1.72 adalah around kepada copper lah. Okey. Dia lebih kurang copper. Copper makin banyak jenis. So around copper lah dia punya nilai dia. So 1.72 kita dapat kan. So di sinilah antara silver dengan gold dia adalah copper. 1.72 logam tersebut. Dah apa ni? Okay. Habis untuk apa ni example 3.18 kita masuk topik baru, subtopik baru, resistor in series, parallel and combination of resistor. Okey, dalam topik ni saya nak sentuh sikit lah, tak payah saya nak masuk sampai combination aja, yang sampai sini saja, yang ini kita akan sambung lagi pada hari Khamis nanti. Okey, resistor dalam satu liter, dalam untuk yang basic engineering ni awak cuma belajar resistor sahaja dalam liter. Okey, ikutkan ada 3 lah, satu lagi panggil induktor dan satu lagi dipanggil kapasitor. Yang tu awak tak belajar lah, yang tu awak akan belajar sekiranya awak akan masuk jabatan elektrik, ambil khusus tentang teori liter, awak akan belajar lah. Cuma dalam basic engineering science ni awak hanya didedahkan dengan
resistor sahaja dalam litar. So, resistor kat sini disambungkan dengan dua kaedah dan satu kaedah combination lah, iaitu resistor yang disambungkan secara siri dan satu lagi resistor yang disambungkan secara selari. So, yang ni siri, ini panggil selari. Yang ni combination yang panggil siri selari. Maksudnya ada dua-dua kaedah dalam satu litar. So litar yang mengandungi resistor ataupun yang bentuk macam ni lah. Okay, resistor yang ataupun kita gunakan R, okay, disambungkan secara siri dan selari. Siri macam mana? Siri dia macam ni. Okay. Kalau selari macam mana? Selari ada dua dan ada sambungan macam ni. Okay, ini adalah selari. Ini adalah siri. Okay, bukan lain lah. Okay, kita tengok dahulu yang pertama, apakah maksud litar siri ataupun kita panggil litar siri. A series circuit ataupun litar siri is circuit which resistor are arranged. Sebagai perintah itu disusun dalam satu jaringan chain. So the current has one path to take. Okay, ini adalah contoh bagaimana resistor yang dilabelkan R1, R2, R3 disusun secara siri, bersiri. Okey. Ini adalah sumber tenaga ataupun voltage ataupun bateri. Okey, yang atas ni panggil terminal positif, bawah ni negatif. Kita akan buat susunan litar macam ni, positif atau bawah, dan yang anak panah ni menunjukkan aliran arus. Arus bergerak daripada terminal positif menerusi beban. Yang ketiga-tiga ni, resistor ni juga kita panggil sebagai beban. Beban ataupun load lah. Okay, beban atau load akan melalui ke sini. Okay, so arus akan melalui R1, R2 dan 3 dan arusnya adalah sama. Kalau kan 3M, dia akan lalu 3M, 3M, 3M lah. Okay, faham 3M. Manakala voltage dia akan drop. V akan sampai kat sini, voltage dia drop sikit, drop sikit, drop sikit sampai bawah jadi kosong. Katakan sini 5 volt. Okay, dia akan R1 ni, dia akan pecah. Contoh dia akan pecah katakan 1 volt. Kat sini pecah kepada 2 volt. Kat sini pecah kepada 2 volt. Macam mana dia kata pecah 2 volt? 1 volt ni, dia bergantung kepada berapakah nilai rintangan kat sini. Okay, berapakah rintangan kat sini? So, kat situlah ada drop. Tetapi kalau arus kat sini, katakan arus ni adalah 1 ampere. So dia akan lalu semua 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Dia kembali putar balik. Okay, faham The current is the same through each transistor. Itu yang katakan tadi. Kalau 1 amp arus dibekalkan, so dia akan lalu tepat yang sama 1 amp, 1 amp, 1 amp, 1 ampere. So tidak ada, yang drop ialah voltage sahaja. Okay. The total resistance of the circuit is found by simply adding up resistance value of the individual circuit. Okay, maknanya untuk mengira berapakah jumlah rintangan bagi ketiga-tiga perintang yang disambungkan secara siri adalah dengan cara menambahkan sahaja. In case contohnya R1 sama dengan 100 ohm, R2 contoh dia 250 ohm, R3 sama dengan 300 ohm. Ini adalah contoh. Okay? So nak dapatkan R total ataupun jumlah rintangan adalah simply dengan campurkan R1 campur R2 campur dengan R3. So that means 100 campur 250 campur dengan 300. So dapat berapa? 650 ohm. Okey, itu cara penambahan untuk mengira jumlah rintangan. Okey, equivalent resistance of resistor in series. So macam inilah. Okey, R1 campur R2 campur R3. Okey, itu untuk perintang yang disambungkan secara bersiri. Ini kaedah dia.
Okey. Okey, apa saya sekali lagi ulang balik. Perintang yang disambungkan secara siri, okey seperti gambar rejah ni, jumlah rintangan ni kita kira dengan menambahkan sahajalah, campur saja benda tu. Arus pula, arus yang melalui rintangan 1, rintangan 2 dan 3 adalah nilai yang sama, tak ada drop tetap. Voltage pula ada drop. Okey, kat sini tak cerita voltage kan, saya cerita satu siap. Voltage dia ada drop, maknanya voltage yang pada R1 tak sama dengan R2, tak sama dengan R3. Ini saya bagi contoh Okey, kemungkinan kita boleh tak sini, okeylah. Sekarang awak cakap, sama cik. Okey, tak apa saya tukar. Tekan sini 2.5. So ini tinggal lagi berapa? 3.5. So ini dapat 1.5 lah. Okey, so tak sama voltage dia. 1.5 volt. Ini 2.5. Bergantung pada apa? Gantung pada rintangan. Semakin tinggi rintangan tersebut, dia punya voltage drop dia rendah lah. Okey, apa kita gunakan rumus V sama dengan IR. Okey, kalau makin tinggi rintangan dia, dia kurang lah. Okey. Seterusnya kita tengok parallel circuit. Okey, apa maksud parallel circuit? Apabila perintang tersebut disambungkan secara selari. Ini maksud selari. Okey, R1, R2, R3. Okey. Dan kita ada voltage, kita ada terminal positif, kita ada terminal negatif. I ialah aliran arus. Okey, kat sini arus terbahagi kepada 3. Dia akan pecah. Dia akan pecah sini, dia akan pecah sini. Okey. Dia pecah macam mana? Dia pecah mengikut rintangan juga. Rintangan yang rendah bermaksud arus lagi banyak berlalu lah. Okey, contoh macam ni lah, macam air pipe kan. Longkang yang tersumbat dengan longkang yang lancar. Mana satu aliran air yang laju? Okey. Kalau longkang yang tersumbat, aliran air dia stuck. Sikit lah lalu air yang keluar. Berbanding longkang yang bersih, aliran air dia laju. So kat sini sama juga. Kalau rintangan dia tinggi, aliran arus dia rendah. Kalau rintangan dia rendah, banyaklah arus yang lalu. Okay. So the parallel circuit is the circuit in which the resistor are arranged, disusun secara their head connected together and their tail connected together. Dia macam ni lah. Kalau ni tak nampak, awak buat ambil satu point, sambungkan perintang, sambung sini. Point yang sama, sambung perintang lagi, sambung sini. Yang ambil ketiga, perintang ni sambung sini. Okay, kalau tak nampak macam tu juga lagi. So ini sambung pada bateri. Okay, positif negatif, tarik macam ni. Ambil macam perintang. Pernah nampak perintang tak? Pernah nampak? Kita tengok perintang macam mana. Nampak perintang macam mana? Okey, tengok perintang. Ni perintang ni. Yang ada color band ni. Macam ni. Okey, yang ni nanti awak kena ingat dia punya coding dia. Ni perintang ni, kita pintarkan yang kalau ini dia tak ada positif negatif ni, awak tak terbalik tak apa. Awak ikat dia sama-sama ujung sini ambil 3 tu, jadi dia dah jadi sambungan secara selari. Okey, perintang selari. Okey, tengok cara sambungan macam ni. Okey, sambung selari. Ni macam ni lah. Ni siri, ini selari. Gambar lagi tak? Okey. Gambar orang banyak. Okey. The current in the parallel circuit breaks up with some flowing along each parallel branch and recombine when the branch meets up. Mana kat sini saya cakap tadi, dia akan berpecah lah. Break up, dia akan pecah ikut aliran, ikut arah mana yang mempunyai rintangan yang rendah. Rintangan rendah dia akan lalu banyak lah. Rintangan yang sikit dia, rintangan yang sikit dia akan lalu banyak. Rintangan yang banyak dia akan lalu sikit. So terbalik benda tu kat situ. The voltage across is the same. Mana kat sini pula yang tadi saya cakap ada voltage dia pecah kan.
turun satu meg, daripada turun ni, jadi tak sama. Tapi kalau untuk perintang yang disambungkan secara selari, voltage dia sama. Kalau sini kita bekalkan sebanyak 5 volt, okey, dia ke sini akan dapat 5 volt juga, sini 5 volt, sini 5 volt. Sama. Yang disambung secara selari ni, sama. Okey. Ini statement dia, the voltage across each resistor is the same. The total resistance of the set of resistor in parallel, okay, nak cari berapakah total resistance, okay, RT of the set of the resistor in the parallel is found by adding up the reciprocal of the resistance value and then taking the reciprocal of the total. Okay, cara dia kira macam ni. Okay, 1 per R total, okay, campurlah. 1 per, contoh kita ambil nilai tadi berapa yang saya buat tadi, R1 100. Okay, kita balik. Contoh R1 100 ohm. R2 tadi berapa? R2 250 300. Okay, 250 ohm. R3 300 ohm. Okay, so campurkan 1 per 100 campur 1 per 250 campur 1 per 300. Okey, tekan kalkulator sekarang dapat berapa? 1 per 100 campur 1 per 250 campur 1 per 300 dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Satu per 100 campur 1 per campur. So dapat berapa? Hello. Allah. Berapa? 13 per 750. Okey, 13 per 750. So ini bukan jawapan akhir. Sebab ini adalah sama dengan 1 per RT. Yang kita nak cari ialah RT. Macam mana? Sama ada awak darat silang benda ni. Okey, ini awak boleh darat silang. Okey, dapatlah 13 RT sama dengan 750. So RT sama dengan 750 bahagi dengan 13. Atau simplify terbalikkan aja. RT bahagi 1, 750 bahagi 13. So dapat nilai dia. Okey. Yang ni RT bagi 1, yang ni dapat nilai RT. So dapat berapa? 750 bagi 13 dapat berapa? 0.01 joule. Ya betul. 750 bagi 13 lah. 57.69. 57.69. 5 dapat semua 57 Okey. Okey, 57.69 nilai RT ni ialah nilai yang mesti kurang, nilai dia mesti kurang daripada nilai yang terkecil dalam rangkaian siri selari ni. Dalam rintangan seketik adalah 100, 250 dan 300. Kalau awak kira RT kurang daripada nilai yang terkecil, mana jawapan awak betul. Tapi kalau nilai awak katakan RT awak dapat 220 contoh dia, ataupun 320. So salah. Okey, nilai RT mesti dapat kurang daripada nilai yang terkecil daripada 3 set tadi. Boleh? Okey, mesti kurang. Kalau awak dapat lebih daripada nilai 100, dapat 101 contohlah. Awak punya pengiraan ada kesalahan kat situ. So hati-hatilah tu. Okey. Okey, boleh ni. Okay, kita pergi kepada yang ketiga, combination. Combination ialah resistor circuit that combine siri selari. Maknanya dalam lita tu ada siri, ada selari. So dipanggil combination lah ataupun mix. Okay? Combination or mix resistor circuit. The method of calculating the circuit equivalent resistor is same, sama macam atas. Kita kira satu-satu. Okey, sebagai contoh macam ni. Katakan ada siri, tiba-tiba ada pecah pula.
Okey, pecah sini. Okey. So kat sini dia ada 5. Apa ni? So ni R1, R2, R3, R4, R5. So ada 5, ini V. Okey, aliran arus. Buka warna dulu. Merah. So ni aliran arus I. Okey, I akan pecah pada ni I kepada I1, I2, I3. Okey, 4. Nanti dari kiraan ni lah. So kat sini nak mengira rintangan, apa kita boleh buat ialah kita kira yang rintangan selari dahulu. Okey, dari selari dahulu, contoh dia pakai warna lain. Okey, nak kira selari dulu, kita kira 1 per R2 campur 1 per R3 campur 1 per R4. So dapatkan di sini, katakan ini dapat totalnya macam awak kira tadi kan, awak dah kira, betul awak terbalikkan. Katakan dapat RA contoh dia. Okey, kemudian ni R1 kan. So dapat RT pula total sama dengan R1 campur RA campur dengan R5. So dapat R total. Okey. Ni contohlah, ini contoh saja. Okey. Untuk comparison ni saya akan masuk nanti hari Khamis nanti. Kita nak stop sampai sini dulu. Saya tak nak terlampau laju sangat. Okay, setakat ni boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Boleh ya semua? Okey. Saya nak download attendance dulu. So ada 2 orang tak datang. Siapa yang tak datang tahu ni? Tak masuk attendance. Dan attendance tak masuk lagi. Siapa yang tak datang ni? Hari ni? Tak masuk ni. Sekejap. Attendance. Okey, download. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini dulu. Kita jumpa pada hari Khamis. Okey? Kalau tak ada apa, kita berhenti stop dulu. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih semua.